Waalaikumsalam. Baik ya, Abdullah. Ini untuk guna. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya dapat sama-sama kita diberi kesempatan, peluang serta taufik untuk berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Sekali lagi kita sambung tuan-tuan kitab Matla'il Badrain tajuk riba, dan kita sambung perbahasan yang kita tinggalkan semalam, iaitu formula yang pertama. Subtopik riba yang kedua iaitu dua jenis formula riba di dalam mazhab Imam Syafi'i. Formula yang pertamanya ialah sama item dan sama jenis item boleh menyebabkan tiga jenis riba. Boleh berlaku ataupun berisiko berlaku tiga jenis riba. Apabila kita nak tukar satu barang itu sama itemnya dan sama jenisnya, maka perlu berhati-hati kerana ada tegahan di sisi syarak. Melainkan kita boleh tukar dengan tiga syarat. Kalaulah tidak mencukupi tiga syarat menyebabkan kita berlakunya salah satu daripada tiga jenis riba. Baik, kita akan sambung syarat yang pertama ataupun riba yang pertama. Kerana kita dah clear formula pertama ini, dia boleh berlaku tiga jenis riba apabila kita tak jaga dia punya syarat-syarat yang ditetapkan. Riba pertamanya berkemungkinan untuk berlakunya riba fadli apabila kita tidak mengikut syarat yang ditetapkan. Yang keduanya, dia berisiko untuk berlaku riba yang nama dia nasa ataupun nisa. Dan yang ketiganya, dia boleh berlaku riba yang ketiga iaitu ribal yadi. Apabila sama item dan sama jenis item, dia kemungkinan akan berlaku tiga riba sahaja. Tidak ada empat dan tidak ada ke atas. Baik, macam mana tuan-tuan yang kita nak belajar malam ni, bagaimana praktisnya boleh berlaku tiga riba apabila sama item. Item ini sama dan jenis dia sama. Dan kita akan sambung juga malam ni, kita akan settlekan formula kedua. Sama item, jenis berbeza. Dia hanya berlaku dua riba. Baik, kita sebut sekali lagi contoh tuan-tuan sebelum kita masuk pertama.
Macam mana yang kata contoh sama item ribawi dan sama jenis item? Yang kata sama ni tuan-tuan, di antara dua pihak, tu dia panggil sama. Kerana kita nak menghukumkan transaksi itu riba ataupun tidak, mesti kita melihat kedua-dua belah pihak, di antara penjual dan pembeli. Jangan kita melihat satu pihak sahaja. Jangan kita melihat item yang berada di pembeli sahaja. Item penjualnya kita tak melihat. Kita kena tengok kedua-dua item mesti ada persamaan antara penjual dan pembeli. Apa dia tuan-tuan sama item? Item ribawi hanya ada dua sahaja di dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang pertamanya ialah naqdun, mas perak, dan yang keduanya ialah mat'amun ataupun dipanggil makanan. Maka contoh persamaan dua item ini antara penjual dan pembeli, contohnya kita sebut, ada kitab kita sebut semalam, contohnya emas dengan emas, perak dengan perak, makanan dengan makanan. Itu contoh persamaan antara kedua-dua. Emas, pembeli emas, penjual emas, nak tukar emas dengan emas. Maka itu dipanggil sama item dan sama jenis item. Kalau emas dan perak nak tukar, maka itu satu item tapi jenis berbeza. Kalaulah nak tukar emas dengan makanan, itu tak bincang. Kenapa? Kerana satu pihak item, satu pihak item tetapi jenis berbeza. Itu tidak menjadi isu. Macam kita sebut semalam, satu pihak RM, satu pihak emas, maka tidak menjadi isu. Tidak perlu kita melihat panduan asas ini. Itulah dia punya tuan-tuan, dia punya panduan pertama, kayu ukur yang pertama untuk kita nilai. Kita tengok dulu kedua-dua pihak ini apa item dia. Kalau kita tengok item A ada ilah ataupun item ribawi, maka barulah kita perlu berjaga-jaga. Contoh A, penjual makanan, pembeli makanan. Maka kita melihat, barulah kita ke subtopik kedua, masuk ke panduan yang kedua. Penilaian yang kedua, kita nak ukur transaksi itu riba ataupun tidak, kita nilai dari sudut apa? Formula. Apa dia formula dia? Sama tak di antara penjual dengan pembeli? Jenis. Item kedua-dua ada item riba. Penjual ada item riba, pembeli ada item riba. Ya, sama tak item riba ini? Kita nak sama. Maksud apa sama tuan-tuan? Makanan dengan makanan, emas, naqdun sama naqdun. Makanan dengan makanan, naqdun dengan naqdun, ataupun emas perak dan emas perak. Itu dipanggil sama. Kalau kedua-dua ada item tetapi tak sama, itu tidak masuk dalam perbincangan. Item dulu, jangan jenis. Saya ulang banyak kali tuan-tuan, takut tuan-tuan keliru. Item dan jenis. Item ni umum, makanan kan umum. Jenis makanan kan banyak. Beras makanan, gandum makanan, roti makanan, biskut makanan, air, minuman termasuk dalam makanan. Nasi makanan. Itu kategori umumnya ialah dia panggil nau, tapi bahasa moden kita panggil item ataupun barang. Penilaian pertama tuan-tuan, kita melihat barang dulu. Transaksi yang bakal akan berlaku di antara dua pihak ini, penilaian pertama nak ukur riba ataupun tidak mazhab Syafi'i, penilaian ia ialah mesti melihat barang. Barang tu pula tuan-tuan, barang tu termasuk barang ribawi. Kedua-dua pihak kena sama. A barang, B barang, ya barang. Adakah sama barang ini? A makanan, B makanan. Okey, sama barang, iaitu barang makanan. Kenapa barang makanan? Kan kita dah sebut jenis barang ada dua sahaja. Pertamanya ialah naqdum, yang kedua ialah makanan. Sebab tu kita nilai, ini penilaian pertama. Kalau penilaian pertama tak menepati, tuan-tuan, tak perlu kita nak jaga. Kenapa? Kerana dia tak termasuk riba. Tukarlah dalam apa jua bentuk pun. Fabi'u kaifa syi'tum, kata Nabi. Kalau tidak termasuk riba, maka Nabi kata fabi'u kaifa syi'tum, juallah kamu, bertukar menukarlah kamu, ikut syi'tum, apa yang kamu suka, asalkan redha kedua-dua. Tak sama timbangan tak apa, tak cash pun tak apa.
tak delay apa nama tak apa nama ni, tak berunjuk pun tak apa. Maksudnya delay menyerah. Boleh. Tapi yang kita nak jaga yang rigid sangat tuan-tuan, kerana dia item ribawi. Baik, settle tuan-tuan. Jadi penilaian pertama kita dah faham, mesti kita nilai barang. Barang ada dua. Pertamanya emas perak, yang keduanya ialah makanan. Penilaian yang kedua ni tuan-tuan, kita turun ke yang kedua. Apa yang kedua yang kita nak nilai? Penilaian yang kedua nak nilai transaksi yang bakal berlaku ini, kita nilai dari sudut mudah bahasa kita panggil formula. Sebab tu kita buat dua formula sahaja. Formula apa tuan-tuan? Kita nak melihat barang dan jenis. Barang umum, jenis itu kategori. Umumnya kategori dan dia ada klasifikasi ataupun jenis. Kan umumnya dipanggil apa? Makanan. Maka jenis makanan kan banyak. Daging termasuk makanan, telur termasuk makanan, gandum termasuk makanan. Maka ini tuan-tuan dipanggil umumnya makanan, yang keduanya jenisnya. Baik, apa yang kita nak nilai yang kedua tuan-tuan? Nak nilai yang kedua, mesti A dan B yang bakal berlaku ini mesti sama item. Satu. Apa sama item? Item kan ada dua, makanan dan emas perak. Mesti sama item dulu, makanan dengan makanan. Kalau makanan dan emas perak, itu tak bincang, kerana dia tak sama item. Orang kata ni antara tempat yang kecil dia keliru. Dia katakan item ribawi ni ustaz ada dua, emas dan perak. A emas, B makanan. Silap. Item ni ada dua. Pertama emas perak, yang kedua makanan. Maka penjual yang nak bakal berlaku, nak tukar ni, penjual makanan, pembeli emas perak. Kan emas perak tu item ribawi. Pada tempat yang dia bakal keliru kalau tuan-tuan tak betul-betul fokus. Kan ada dua item tu, termasuk dua-dua item ribawi. Kalau kita spontan, kita tuan-tuan tanpa kita betul-betul fokus, menyebabkan kita kata tak boleh tukar kerana kedua-dua item ribawi. Ya betul, kedua-dua item ribawi. Sebab itulah kita bawa dalam bentuk yang formula supaya tuan-tuan mudah. Pertama untuk nilai, kedua-dua mesti ada item ribawi. Tetapi ingat, formula yang kedua yang bakal berlaku riba mesti sama item. Jangan tak sama item. Ya, item ribawi tapi nak sama. Apa dia sama tuan-tuan? Makanan mesti sama makanan. Barulah yang kedua kita melihat jenis. Jenis biar dulu. Kita tengok item dulu. Penjual emas, pembeli emas, sama ada item? Sama item. Penjual makanan, pembeli makanan, sama ada item? Sama. Kalau penjual makanan, pembeli dinar, dia nak beli, ataupun penjual ni motor pembeli ni pula dia nak beli dengan dinar. Kan dinar ni kan item ribawi, motor ni tak item ribawi. Okey, dia kata clear. Kita tukar pula makanan. Penjual ni nak jual makanan tapi harga dia 1 dinar. Beras ni beras harga dia ni 50 kg. Contoh sahaja 50 kg beras. Harga dia berapa? Harga dia 1 dinar sahaja. Beras makanan item ribawi. Dinar nakdun item ribawi. Maka boleh tukar ataupun tidak? Kalau tuan-tuan spontan saja tak boleh tukar kerana kedua-dua ada item ribawi. Mesti ikut syarat. Sebenarnya tuan-tuan, dia mesti sama item. Kalau emas dengan emas, makanan dengan makanan. Kalau makanan dengan emas, boleh tukar. Walaupun tak sama. Tak menjadi isu. Tu. Sebab itulah penilaian kedua kita ulang acak kali tuan-tuan supaya kita clear untuk menjawab tomoh-tomohan ataupun keraguan dan kemuskilan yang mengatakan bahawa pembelian dengan dinar ini agak sukar kerana boleh berlaku riba. Berhati-hati kalau sesiapa yang nak menggunakan tukaran emas dinar. Sekarang ni ada orang jual beli dengan dinar. Jual beli beras dengan dinar. Boleh. Tapi berhati-hati, dia kata. Kenapa? Kerana boleh berlaku riba. Nampak tak? Ini tempat yang akan menjadi kekeliruan. Jawab dia tidak berlaku riba kalaulah makanan dengan dinar.
Dinar sama dinar jadi. Tapi kita akan jawab sekejap lagi. Baik, settle tuan-tuan. Kembali balik, dia nak pastikan penilaian yang kedua ni, apa yang kita nak nilai tuan-tuan? Sama item. Sama item, makanan dengan makanan, dan barulah kita nak nilai lagi, dan sama jenis item. Kalau sama item tapi jenis berbeza, itu formula kedua. Dia hanya berlaku 2 riba. Tetapi kalau sama item dan sama jenis item, apa dia item? Makanan. Jenis sama tak? Sama. Apa dia? Nasi sama nasi. Beras dengan beras. Gandum dengan gandum. Makanan gandum makanan dan jenis makanan tu gandum, maka kedua-dua ini sama. Perlu jaga 3 syarat. Kenapa? Kerana apabila sama item dan sama jenis item, dia berkemungkinan ataupun boleh berlaku 3 jenis riba tanpa kita sedari kalau kita tak ikut dia punya syarat. Baik, settle tuan-tuan. Kita tengok 3 riba. 3 riba ni maksudnya kalau kita tak jaga syarat, dia boleh berlaku 3 jenis riba. Dan boleh kita tukar dengan syarat kita jaga dia punya syarat yang telah ditetapkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, disyaratkan pada sah jualnya dengan 3 syarat. Ini formula pertama. Maka manakala dijualkan perkara, gustan balik tuan-tuan, kita baca sepitah lalu supaya dia ada kaitan, ada hubung kait. Maka manakala dijualkan perkara yang padanya riba, yang bersuatu jenis, yakni sama jenis dan sama ilah. Ilah ni item. Ilah ni tuan-tuan dia bahasa syarak, bahasa istilah fiqh. Dan ilah riba ni item riba. Mana contoh? Seperti emas dengan emas, atau perak dengan perak, atau gandum dengan gandum, atau tamar dengan tamar, atau garam dengan garam. Ini contoh saja. Atau lainnya, lain daripada garam dengan garam. Disyaratkan, ni baru jawab. Maka nak tukar barang, sama barang dan sama jenis barang ini, item yang sama, jenis item yang sama, disyaratkan pada sah jualnya. Ini pada sah pertukaran menurut syariat. Itu yang target kita tuan-tuan. Antara target kita, tujuan kita, cakna, peduli, cari ilmu tentang transaksi, kontrak, akad, apa jua dalam muamalat tuan-tuan. Satu tujuan dia, target dia. Tujuan apa dia? Nak pastikan akad kita, kontrak yang kita buat, transaksi yang kita praktis itu menepati dengan syariat. Itu target dan tujuan kita. Pilihlah akad mana pun, asalkan akad yang kita pilih itu sah menurut syariat. Itu dia punya target dia. Jadi kita tak lari daripada tujuan. Tujuan kita belajar ilmu muamalat, supaya setiap jual beli kita, pajak gadai kita, pinjam meminjam kita menepati dengan syariat. Apabila menepati dengan syariat tuan-tuan, maka akan ada bayaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu paling penting. Dia ada 2 impak yang kita dah sebut, kesan daripada transaksi yang sah. Itu di awal-awal dulu. Masa intro kuliah dulu, kita dah beri apa kesan. Kita sebut dulu tuan-tuan, kepentingan kita mengetahui setiap akad di dalam muamalat. Yang kedua, kita dah beritahu kesan ataupun impak kepada transaksi yang tidak sah menurut syariat. Dan sebaliknya kita dah sebut kesan transaksi ataupun akad yang sah menurut syariat. Apa kesan dia? Kalau kita jual beli, tiba-tiba jual beli kita tu sah, apa impak kepada kita? Apa kesan kepada kita? Yang pertamanya tuan-tuan, barang, kesan yang pertamanya, barang itu kalau transaksi itu sah, akad itu di sisi syariat sah, maka kesan dia apa tuan-tuan? Yang pertamanya barang itu dan harga, dua-dua. Barang dan harga, maksud barang dan duit itu menjadi milik hakikat kita. Maksudnya milik mutlak kita. Milik kita. Orang panggil apa? Milik yang sah. Apabila milik yang sah, lahirlah tuan-tuan kesan daripada milik yang sah, maka dibenarkan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala untuk kita tasarruf. Masuk tasarruf untuk kita handle, milik. Boleh makan, boleh minum, boleh sedekah, boleh hadiah. Kalau barang itu boleh guna. Itu dia punya. Kalau barang itu sah, pertama kesan dia, kita sah milik. Kita sah uruskan. Ikutlah kena guna buat apa pun, sah. Islam membenarkan. Sebab itulah kalau kembali balik kepada selepas akad nikah tuan-tuan, tengok sama je, konsep dia sama. Selepas saja akad nikah dengan isteri kita, apa kesan akad nikah dengan isteri kita? Isteri kita tu tuan-tuan, pertama dulu, dia sama je kesan dua, asas dia kesan dua. Pertamanya, isteri kita itu kita boleh tasarruf. Apa maksud tasarruf? Kita boleh guna dia. Apa maksud guna? Nak tengok sah, nak tengok halal, tak haram. Dulunya haram, sekarang halal. Yang kedua, nak sentuh. Dulunya haram, sekarang boleh sentuh. Tu memang tasarruf, boleh handle, boleh urus dia, boleh milik dia, boleh guna dia. Dan yang kedua tuan-tuan, kesan kedua sama je. Harta pun sama, isteri pun sama. Sebab konsep akad, isteri akad nikah, dan harta ini akad jual beli. Apa kesan kedua tuan-tuan? Kesan keduanya ialah bukan saja barang itu menjadi milik kita, boleh tasarruf, boleh guna, boleh handle. Apa saja tuan-tuan nak buat boleh. Yang keduanya apa dia? Yang keduanya kita dibayar oleh Allah Ta'ala dalam bentuk pahala. Bukan saja-saja tuan-tuan. Bukan saja-saja Allah Ta'ala nak suruh kita ikut peraturan dia yang dia gubal untuk kita ikut saja. Tapi ada upah, ada bayaran. Ini keadilan dan rahmat daripada Allah Ta'ala. Kita ikut apa yang dia, peraturan yang ditetapkan, akan ada upah, ada pahala. Maka pahala kita dapat. Barang kita boleh guna, pahala kita dapat. Begitu juga dengan isteri. Isteri ni semata-mata akad nikah saja tuan-tuan, maka dapat pahala akad. Tak guna lagi isteri, dapat pahala akad nikah. Selepaslah Tok Imam kita qabul, ijab qabul dengan Tok Imam. Tok Imam tanya saksi sah ke tidak, saksi kata sah. Imam pun ya sah. Apabila sah saja tuan-tuan, apa impak yang terus auto kita dapat? Pahala. Dia panggil pahala semata-mata akad sah. Pahala nikah besar, pahala dia tuan-tuan. Baru nak menikah sangat. Kerana pahala tu besar, tapi kita tak nampak pahala. Nak menikah tu jarang-jarang sangat nampak pahala tu. Lepas tu nak menikah pasal apa? Pasal nak menikah. Dia pasal dia je, kata pasal nafsu, marah pula lah. Pasal nak menikah. Bukan pasal apa, bukan pasal pahala, bukan pasal ibadat. Sunnah tu cakap saja. Sunnah tu tu modal saja sunnah tu. Kalaulah sebenarnya tuan-tuan nak nampak tu pahala. Tu semata-mata akad, tak guna lagi isteri. Dia ada dua pahala tuan-tuan. Pertama pahala akad, yang kedua pahala menggunakan barang. Barang tuan-tuan guna, tuan-tuan beli, tuan-tuan guna, pahala, ada pahala. Bukan semata-mata guna saja, ada pahala. Kerana kesan daripada akad jual beli yang sah. Begitu juga isteri. Tuan-tuan tengok daripada dulu haram, tengok halal, dapat pahala. Sentuh dulunya haram, sentuh sekarang tak haram. Kalau sentuh dulu haram, dapat dosa. Sentuh sekarang tak haram, tapi tak nampak pahala. Takkan dulu sentuh haram ada dosa. Takkan sekarang sentuh saja tak ada pahala. Nampak keadilan Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala. Sentuh isteri pada pahala. Tapi kita tak nampak lah. Nampaklah isteri tu. Tak nampak pahala tu. Pegang dapat pahala, tak nampak. Tapi kena tahulah. Kalau tak tahu memang tak ada pahala lah. Kalau lagu tutum lah. Tak tahu pun Allah bayar pahala juga. Mana boleh. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu asas untuk Allah bayar. Bukan nak bayar mudah-mudah, tapi ada asas dia. Tu rugilah tak menikah lagi. Tak, Tok Imam kita menikah dah. Dia tanya Tok Imam kita. Satu lagi tuan-tuan. Ni bukan bab nikah ni, nak sambung selingan saja. Nak perbetulkan, setting balik. Ramai orang kita menikah ni tuan-tuan, sunnah di bibir saja, praktikal tak sunnah. Macam mana? Kerana asas yang pertama, niat menikah tak betul. Kadang-kadang tak ada niat pun. Tu rugi kita. Kenapa kita nak menikah? Kita pilih Tok Imam ni, contoh je lah, bukan saya pilih lah. Isteri Tok Imam ni, isteri Tok Imam lah. Tok Imam menikah lagi?
Tak lagi. Kena iklan eh. Orang pilih Tok Iman kerana apa? Kerana Tok Iman. Salah. Sebab tu 2-3 bulan tu cemuh lah, tension lah. 2-3 bulan, 2-3 tahun. Okey, lagi manis lagi 2-3 tahun. Mula 40, mula 50. Tak ada dah. Dulu dia kata berkenan kat Tok Iman kerana Tok Iman ni sweetnya, Tok Iman ni handsomenya, Tok Iman ni baca Quran sedap. Dia nampak kerana benda tu akan hilang. Handsome Tok Iman 50, handsome lagi. 80 tak handsome dah, 60 handsome lagi orang tu orang lelaki. Dia boleh hilang. Tapi kata ulama, kalau kita bukan kerana kepentingan dunia, kepentingan makhluk, tapi kerana Allah, maka tidak akan hilang. Saya pilih imam ini bukan kerana imam, tapi kerana Allah. Apa pun berlaku kepada imam, Allah tak akan hilang. Tetap dia akan taat kepada iman, walaupun iman apa saja imam buat. Buat tak betul tak lah maksudnya. Bukan kerana benda lain. Ini asah. Pilih Tok Iman kerana Allah. Kita pilih dia pun bukan kerana cantik. Tu nak kahwin lain tu. Takkan cantik siapa umur 50. Dia cantik lagi isteri saya Ustaz. Cantik tu pandangan dia lah. Baguslah dia cantik. Umur 70 dia tengok isteri dia cantik lagi. Kerepuk pun cantik lagi. Tu baguslah. Tapi kita ni kerana apa? Kerana Allah Ta'ala. Barulah kita dapat pahala asah tuan-tuan. Kita menikah kerana Allah Ta'ala. Kena ubah balik. Kita dulu tak niat, boleh niat balik, tak ada masalah apa. Jangan niat nak kahwin. Dia niat aku pilih ni kerana Allah Ta'ala. Dulu aku terlupa niat, niat balik malam ni. Jangan niat nak kahwin sudah. Abang, jangan abang. Baik, terus kepada syarat yang kedua. Syarat pertama dulu. Mana syarat pertama? Pertamanya hendak ada bersamaan keduanya yang ditimbang dengan timbangan dan yang disuka dengan sukatan. Ini syarat pertama. Baik. Ini syarat yang kita nak jaga apabila berlakunya dua barang ini, barang yang sama, jenis yang sama, maka dia boleh berlaku tiga riba. Riba pertamanya apa dia? Dia panggil ribal fadli. Apa sebab ribal fadli berlaku tuan-tuan? Dengan sebab pertukaran dua barang yang sama jenis dan sama item itu tidak sama pada sukatan yang ditetapkan oleh syarak. Ataupun bahasa umumnya dia panggil tak sama pada timbangan. Ataupun pada sukatan. Kalaulah benda tu ditimbang, kena sama timbang. Kalau benda tu disuka, kena sama suka. Settle syarat yang pertama. Kalau kita tak sama, beras ditukar dengan tak sama, emas ditukar dengan tak sama timbangan, gandum ditukar dengan tak sama sukatan, bijirin disukar dengan tak sama sukatan, sama ada bijirin, nama syair, nama gandum, nama apapun, kacang dan sebagainya, mesti kalau nak tukar kacang dengan kacang, jagung dengan jagung, gandum dengan gandum, buah dengan buah, mesti sama sukatan. Settle. Kalau tak sama sukatan walaupun sedikit tak sama, maka haram akad itu. Kenapa haram akad? Berlakunya ribal fadli. Ini ribal fadli, dia bukan haram semata-mata, tetapi haram itu dosa besar kata ulama. Inilah kita panggil impak, kesan haram. Haram kalau kita tadi sebut kesan halal, ada dua kesan. Pertama boleh milik, yang kedua dapat pahala. Haram sama juga. Haram ini apabila haram tak sah, sebab dia ada, kita akan belajar tuan-tuan akan datang, ada jual beli yang haram tapi sah. Ini ni yang kita duk bincang ni, haram tak sah. Yang tu yang kita akan bincang dari belakang tajuk. Beberapa kategori jual beli haram sah. Tetapi yang kita duk bincang yang asah ini haram lagi tak sah. Apa impak dia, apa kesan dia? Implikasi kepada akad ini tuan-tuan, pertamanya Allah tak benarkan untuk kita milik barang yang ditukar tanpa menepati dengan syarat yang telah ditetapkan. Ini kena follow dia punya rule ataupun panggil apa, terma dia. Sebab kenapa? Kerana impak dia besar. Allah tak benarkan kita tasarruf. Kalau kita buat juga haram. Kita duk guna barang yang tak sah milik, tak boleh tuan-tuan, haram. Kalau tadi tuan-tuan sah milik, tuan-tuan guna dapat pahala. Sebaliknya, kita menggunakan barang yang tidak sah milik, kerana barang itu bukan milik kita, milik tuan.
milik tuan dia. Yang keduanya kesan dia tuan haram. Apa kesan haram? Yang keduanya dosa. Itu yang kita nak elak. Yang kedua, pertamanya mesti sama timbangan ataupun sukatan kalau nak tukar barang yang sama item dan sama jenis kerana berlaku ribal fadli. Yang kedua, dan keduanya hendak ada tunai keduanya. Hendak ada tunai keduanya, kedua barang itu. Contoh tuan-tuan, kalau kita nak tukar, kita dah tahu syarat pertama nak tukar emas dengan emas, boleh tukar, tapi kita kena follow syarat pertama mesti sama. Emas A 100 gram, emas B 100 gram, jenis pun sama, 916, 916 sama. Kalau 99 samalah. Kita dah ikut dah syarat pertama, maka kita kena ikut lagi syarat kedua. Boleh berlaku riba yang kedua. Apa dia riba kedua tuan-tuan? Riba kedua dia kata hendak ada tunai keduanya. Allah Ta'ala minta supaya kalau nak tukar barang yang sama, item sama jenis, wajib. Ini bukan sunat, sebab tu dia jadi haram. Wajib kena cash, tunai. Tak boleh menyatakan hutang. Walaupun sekejap hutang, tak dibenarkan. Saya nak tukar emas saya 100 gram dengan emas Abang Zaki 1 gram, tapi kita hutang setengah jaban. Jawab dia, ketika itu juga akad tersebut tidak sah, haram. Tak boleh akad itu settle, mudah saja. Kalau nak tukar boleh, tetapi mesti dia istilah dalam ekonomi kontemporari ini dia panggil loan. Kena loan. Loan itu nampak gaya bahasa Kelantan. Kalau di ban tuan-tuan, pena-pena syariah kita di ban, dia akan keluarkan istilah kena boleh, tapi kena cash. Apa dia cash? Istilah dia learning. Learning maksud apa? Sekarang itu juga. Jangan tangguh walaupun setengah jam. Jangan tangguh. Tangguh dengan apa ni? Ini bukan tangguh dengan perbuatan, bukan. Itu nombor 3. Tangguh dengan lafaz. Saya nak tukar emas saya 100 gram, harga dia 100 gram emas Abang Zaki. Saya pun tambah di belakang secara hutang 30 minit. Hutang nyatalah 5 hari ke, sebulan ke, 2 bulan. Maka apabila dia masukkan perkataan tangguh, perkataan hutang dalam akad, sedangkan item ribawi itu ada item sama jenis, sama item, maka tidak dibenarkan Nabi tukar. Ada rahsia kita tak nak bincang kerana itu panjang. Kalau orang tanya kenapa Nabi tak bagi Ustaz? Kena tanya Nabi lah. Tapi ada rahsia dia lah. Nabi kata la tabi'at zahaba bil-zahabi walal wariqa bil-wariki walal burra bil-burri. Baik, kita ambil pertama. La tabi'a. Nabi kata jangan kamu menukar, jangan kamu berjual zahaba, emas, bil-zahabi, dengan harga emas juga. Bukan maknanya Nabi kata jangan kamu jual emas dengan RN. Bukan. La tabi'at zahaba bil-zahabi. Jangan kamu berjual emas dengan harga dia emas. Walal wariqa. Dan jangan kamu menjual perak wal bil wariki dengan harga dia perak. Panjang hadis saya selalu baca. Akhir sekali Nabi sebut illa. Melainkan kamu nak tukar juga, kata Nabi boleh, tetapi syaratnya kata Nabi illa sawaan bisawain, mesti sama timbangan. 100 gram sama 100 gram. Satu syarat yang Nabi tebak. Illa sawaan bisawain yadan biyadin. Syarat yang kedua Nabi sebut yadan biyadin. Jangan kamu delay. Jangan kamu delay. Tu yadan biyadin, kena serahkan dalam majlis akad. Baik, settle pertama. Dia mudah saja. Yang kedua pun lebih kurang sama. Beza dengan praktis saja. Dan ketiganya berterimaan saman dengan musamman pada majlis akad. Yang tadi dia nyatakan hutang, yang ni mesti nak kata Nabi yadan biyadin. Mesti menyerahkan barang itu dengan harga berterimaan, yakni serah menyerah, saman, dan dengan musamman, dengan barang.
Mesti serah harga saman tu dengan musaman, dengan mabit, dengan barang pada yang ni dalam majlis akad. Bila majlis akad ni? Sebelum lagi bercerai, yang ni berpisah antara kedua ni. Selagi mereka ni tak berpisah tuan-tuan antara penjual dan pembeli, selama itulah kita panggil mereka berada dalam majlis akad. Nah, itu dipanggil majlis akad. Kalau kita biasa duk guna ni majlis akad nikah. Majlis akad nikah ni pahaman kita orang Melayu tuan-tuan, kawas tempat yang kita ramai duk berkumpul duk akad nikah tu, itulah majlis akad nikah. Bukan. Itu pahaman kita saja. Kita create sendiri, pahaman sendiri. Jadikan orang panggil apa? Jadikan bahasa kita guna. Jom pakat ramai-meramaikan majlis ni akad nikah ni. Jom jemaah semua, kita ada jemaah. Pucak alam ni lebih kurang 100 orang, kita minta semua pakat hadir ke majlis akad nikah tu imam kita. Contoh sajalah. Lepas tu kita pun pakat penuh lah. Ramai penuh dulu. Penuh dalam dewan ni. Kita minta semua penuhkan majlis ni dalam dewan ni. Kerana kita nak adakan sekejap lagi majlis akad nikah. Kita pun tanya mana majlis akad nikah ni? Inilah dalam dewan. Kat luar. Luar bukan majlis. Lain luar tu. Itu pahaman kita. Majlis akad nikah, tempat orang nak akad nikah tu lah dia faham. Bukan. Lepas tu apa makna majlis? Itu kena faham tu. Majlis akad jual beli. Majlis akad nikah sama je makna dia. Kita ulang sekali lagi tuan-tuan, dah banyak kali ulang tak apa. Bagi tuan-tuan cemuh tak apa. Sebab tak tanda kalau tuan-tuan dengar dah 40 kali dengar, insya-Allah tak perlu tuan-tuan hafal. Teknik ulangan 44 kali. Insya-Allah confirm mahir tuan-tuan. Tuan-tuan tidur saya kejut terus jawab. Tu orang panggil, kalaulah tanya saya sambil saya tidur pun saya boleh jawab. Tu tanda dia otak dia ni, sel otak dia bersambung sungguh. Waktu tidur pun sel otak dia bersambung. Dia mengigau pun tanya. Majlis akad dia boleh cerita. Riba fadli. Tu Iman ni tidur, dia tidur. Tu power tu. Kenapa tu? Dia kata, ustaz tu tak ada kerja lain. Pak, setahun dia duk ulang benda sama. Duk ulang riba fadli, riba yadi, riba nasak. Fadli, riba yadi, riba nasak. Setahun bak riba. Nak khatam bak riba setahun, pucak alam. Ulang riba. Tanya riba yadi, aku boleh jawab bila-bila. Tak perlu, tuan-tuan tak balik rumah tak hafal. Kalau tuan-tuan balik rumah buka kitab hafaz study macam anak kita homework tu tuan, powerful. Memang apa tu Iman? Awesome. Tu ayat Jin Y. Memang tak ada kita study macam tu tuan. Kalau tuan-tuan buatlah, memang hebat tu. Sebelum baca kitab malam ni buka tengok dulu. Tengok nota dulu. Sebab itulah saya buat teknik ulangan. Dan saya pun belajar daripada guru saya dulu teknik pengulangan. Memang berkesan tuan-tuan. Dia berkesan. Baik. Maksud majlis akad tuan-tuan. Sebab apa kita nak tahu sangat majlis akad? Kerana nak menilai. Kerana dia merupakan salah satu aspek penilaian untuk kita hukumkan riba nasak. Riba yadi. Jaga tuan-tuan. Nak hukum riba yadi bukan senang. Dia ada kayu ukur dia. Penilaian di mana? Penilaian dia pertamanya tuan-tuan kena tahu apa majlis akad. Kenapa nak kena tahu majlis akad? Kerana syarat berlaku riba yadi, dia tidak menyerah barang serentak dalam majlis akad. Maksud serentak ni tuan-tuan bukan hulu menghulu, tidak. A hulur, kemudian B ni hulur dalam majlis akad. Walaupun 20 minit mula-mula penjual hulur dulu. Tetapi selang 20 minit kemudian barulah dihulur duit. Adakah ataupun kita nak bincang riba lah, sama barang kan? Makanan dengan makanan, emas dengan emas. Penjual serahkan emas sama banyak, sama timbangan, kemudian pembeli ni 20 minit baru serah. Sepatutnya delay 20 minit itu riba yadi. Tetapi kenapa tidak jadi riba yadi? Karena itu tidak dinamakan delay dalam majlis akad. Kenapa? Kena tahu apa majlis akad. Majlis akad ni tuan-tuan, tempat beradanya kedua-dua pihak, A dengan B ataupun penjual dan pembeli, selagi mana mereka belum berpisah. Itu dinamakan majlis akad. Walaupun 24 jam tak tidur dia.
Tetap nama majlis akad selama 24 jam. Jangan tanya setengah jam, tu singkat sangat. Majlis akad saya dengan penjual ni setengah jam duk sembang kedai kopi. Duk sembang kedai kopi. Maka setengah jam dinamakan majlis akad. Boleh serah minit pertama dan minit ke-30 baru dia serah balik duit. Emas dengan emas. Boleh tak dinamakan akad jadi? Tak nama riba yadi. Kenapa? Kerana mereka berdua ini menyerahkan barang dalam majlis akad walaupun tidak menyerahkan serentak. Ya. Yes. Itu kena faham majlis akad. Riba yadi dia berlaku dengan sebab kita tak serah menyerah. Ada rahsia dia kenapa Nabi suruh serah dalam majlis akad. Luar majlis akad tak boleh. Contoh macam mana luar majlis akad, tuan-tuan? Contoh dia, kita dah bagi banyak kali contoh ini. Mas penjual serah, saya nak tukar emas penjual ni dengan emas saya ni sama banyak. Okey, tak berlaku riba fadli. Penjual 100 gram, saya 100 gram, emas yang sama. Kenapa nak tukar? Ada sebab. Maka saya nak mengelakkan riba yadi, riba nasab, saya tak menyatakan hutang. Okey, dah dua syarat. Saya nak elak riba yadi, saya mesti serah dalam majlis akad. Apabila penjual serah 100 gram jongkok emas, maka saya jongkok emas saya nak serah 100 gram. Saya nak serah selalu pun boleh, segera pun boleh, serentak, ataupun saya sembang dulu selagi tak berpisah. Sembang dekat setengah jam sebelum balik. Jangan balik lagi, balik berpisah. Serah ni emas saya, jongkok emas saya 100 gram yang kita tukar. Berlakulah pertukaran. Kalau yang contoh delay, contoh delay dulu sebelum abang tanya. Delay macam mana? Delay ni dia berpisah. Saya terlupa lah toke, emas, jongkok emas saya 100 gram kat dalam kereta. Berpisah ke tidak? Ya. Dia terpaksa keluar majlis akad untuk mengambil barang walaupun 2 minit, tak dibenarkan oleh Nabi. Itu makna berpisah, tak menyerah dalam majlis akad. Baik. Ia tunda. Menunda, menyerah dalam majlis akad. Nampak tak beza di mana? Beza bang, kalau kami dulu masa belajar dulu, assignment yang Tok Guru bagi membezakan antara riba yadi dan riba nasai dalam mazhab Imam Syafi'i. Kena buat assignment. Memang dia sedikit sahaja dia punya beza dia. Perbezaan yang sedikit, tuan-tuan. Sama-sama delay, tetapi satunya delay dengan lafaz, satu lagi delay dengan praktis. Itu saja beza. Lafaz delay itu hutang. Kan apabila kita sebut hutang memang delay lah. Tengah jam ke, sesok ke nak bayar, itu dengan delay, dengan hutang. Yang ni tak delay, tak sebut lafaz delay, tak sebut hutang, tetapi praktisnya delay. Dia lambat menyerah dalam majlis akad. Soal lambat tuan-tuan tak perlu tanya. Ustaz, 2 minit takkan tak boleh? Tak dibenarkan. Ada rahsia pada lambat itu. Kenapa tidak dibenarkan? Tak apa, dia just nak tengok. Okey, kita benarkan, okey. Barang ni tuan-tuan basic dia punya basic tasarruf. Tasarruf ni maknanya handle barang orang lain. Jadi basic dia begini. Barang ni harta dalam mazhab Imam Syafi'i sangat rigid. Sangat-sangat rigid hukum dia dalam mazhab Imam Munas Syafi'i. Kita, sebab tu saya ulang banyak kali, mazhab Imam Syafi'i dia agak berbeza mazhab lain. Sebab tu saya ulang banyak kali. Takut tuan-tuan dapat info daripada mana-mana. Itu mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, 3 mazhab lagi, dia agak berbeza sedikit. Mazhab kita, tuan-tuan, apabila harta milik orang lain, basicnya apa dia? Sebelum kita milik, sebelum kita pegang, nak sentuh, nak pegang, mesti kena lafaz izin. Itu dia punya cara. Lepas tu kita harta orang lain, kita tak boleh mengguna sewenang-wenang, tak boleh. Mesti izin dulu. Nak sentuh pun kena minta izin. Kalau tersentuh tak apalah, lalu kereta orang tersentuh tak apalah. Tapi jangan duk sentuh. Oh, cantiknya dia. Harta orang macam sentuh bini orang lah. Dia kata bini lain ustaz, ni harta. Samalah, bini pun harta juga. Konsep sama. Sebab tu dalam mazhab Imam Syafi'i, tuan-tuan, kalau tuan-tuan belajar kitab modul muamalah dengan modul munakahat, konsep sama. Kenapa konsep dia sama? Kerana dia termasuk dalam konsep akad. Munakahat, sistem kekeluargaan Islam terbentuk di atas akad nikah. Pengurusan harta benda dalam mazhab Imam Syafi'i terbina di atas kontrak dan akad.
Apa saja tuan-tuan nak milik harta, mesti ada kontrak. Kontrak dan akad itulah menentukan tuan-tuan boleh milik ataupun tidak. Begitu juga dalam konsep munakahat, sama. Jadi kalau abang izin kat dia, dia boleh pegang, boleh tengok, boleh cek setengah jam pun tak apa. Sebab dia nak cek dulu ketulinan emas. Barulah lepas pada dia setuju, dia kata ya, memang you punya emas okey. I setuju nak tukar. Maka barulah proses kedua, cara nak tukar. Macam mana prosedur tukar mengikut syariat mazhab kita Imamun Syafi'iyah. Sebab tu kita belajar ni tuan-tuan, belajar ini modul mazhab kita. Memang orang panggil apa, A sampai Z dalam jual beli. Tak sempat khatam, dia ada 19 topik tuan-tuan. Dia ada 21 topik dalam muamalat Islam. Tapi yang ummul topik, bahasa Arab dengan Inggeris. Ummul muamalat ni dia panggil, kata ulama, apakah dia topik yang paling besar dalam muamalat? Jual beli. Lepas tu kita cuba nak yang topik yang 18 lagi kita tak mampu tuan-tuan, fokuslah yang ni, yang asah. Yang lain tu tak sempat dah. Nak mati dah kita ni. Tapi kata ulama ajar, masa saya mengaji dulu, saya mengaji tua juga tuan-tuan. Mengaji tua juga. 20 lebih baru mengaji. Maksudnya mengaji cara modul ni lah. Tingkatan 1 sampai tingkatan 6 tu mengaji sekolah lah, sekolah agama. Jadi mengaji secara modul intensif macam tuan-tuan belajar ini. Lepas STP baru mengaji. Tua jugalah. Tapi apabila belajar cara modul ini, insya-Allah hukum akan tuan-tuan berada dalam minda tuan-tuan. Wallahu a'lam. Baik, kita berhenti di mana tadi? Dan ketiga kan. Berhenti di ketiganya, berterimaan dengan musamman pada majlis akad sebelum lagi bercerai. Maka apabila sempurna segala syarat ini, sahlah menjualnya. Apabila 3 syarat ni tuan-tuan jaga, maka sah menjual. Maka jika bersalahan jenis dan bersuatu illah riba, ini formula riba yang kedua. InsyaAllah tuan-tuan tak sempat malam ni, kita janji nak settlekan malam ni, tak sempat. InsyaAllah bulan depan kita akan masuk formula kedua. Formula kedua iaitu satu ataupun sama item riba tetapi berbeza jenis riba, berbeza jenis item. Sama item tapi jenis item berbeza, dia hanya 2 saja riba. 2 riba berlaku. InsyaAllah formula ini kita akan bahas pada bulan depan, dan kita akan ulang balik bulan depan tuan-tuan, supaya tidak keliru di dalam mazhab kita dan mazhab Maliki, iaitu ketika kita berada di money changer, RM dengan rupi, RM dengan bak, kita dah sebut semalam, tetapi kita akan ulang balik akan datang. Kenapa? Kerana itu berlaku riba bukan mazhab kita tetapi mazhab Maliki. Cuma kita sentuh secara ringkas saja mazhab Maliki Hanafi, tapi mazhab kita tidak berlaku riba pertukaran RM. Dan macam mana kita nak elak riba apabila kita berada di money changer? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.